Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat kita bertanya tadi berkaitan dengan saat kematian apabila dia tiba, dikaitkan bahawa sini ada daun di Suratul Muntaha. Kalau dikaitkan ada daun, pasti ada pokoknya yang tertulis nama kita, yang mana apabila daun itu gugur, maka tibalah ajal kita. Kerana daun itu akan dikutip oleh malaikat Israel alaihi salatu wassalam, ataupun malaikat maut. Lalu soalannya, bagaimana tentang kebenaran tentang perkara ini? Yang pertama, di sudut usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ulama-ulama kita tidak memasukkan pada perkara ini dalam bahagian usul, dalam perbincangan usuluddin ataupun di sudut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahawasanya perkara ini tidak dibawa masuk dalam perbahasan aqaid, akidah, pada perbahasan bab ajal, kematian. Walaupun begitu, di sudut akidah Ahlussunnah wal Jamaah memasukkannya dalam sudut usul, iaitulah ajal pasti datang, dan ketetapan ajal telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam azali lagi. Atau ilmu Allah Subhanahu wa taala, dia telah menetapkan akan ajal kita dalam ilmu Allah pada azali lagi. Itu telah disepakati oleh ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Quranul Karim menyebut bahawasanya segala yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditulis di Lauhim Mahfuz, termasuklah ajal juga. Ini telah disepakati oleh seluruh ulama. Seperti mana dalam riwayat yang sahih, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan qalam. Qalam ini bahasa kita macam pena lah yang digunakan untuk menulis. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada qalam, wahai qalam, tulislah. Lalu qalam ni bertanya kembali kepada Allah, ya Allah, apa yang perlu aku tulis? Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman padanya, tulislah apa sahaja yang berlaku, yang akan berlaku sampai hari kiamat. Hanya saja qalam tu tahu nak menulis, dia berdasarkan ilmu Allah. Di mana dia menulisnya? Di Lauhil Mahfuz. Itu telah disepakati oleh ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya saja perkara yang saya sebutkan tadi berkaitan tentang daun yang tertulis nama kita, dia gugur, mana dikutip oleh malaikat Israel untuk mencabut pula nyawa kita. Mana tanda gugurnya daun itu, ajal telah tiba di Suratul Muntaha. Tetapi di sudut usul akidah, ulama tidak memasukkannya, disebabkan tidak sabit daripada kitab Allah Subhanahu wa taala, tidak sabit juga daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja soalan ditanya, perkara ini diceritakan, ceritanya betul atau tidak? Jawapannya betul, ada dalam kitab tafsir, tetapi dia tidak menjadi hujjah, tapi diriwayatkan. Kita kena tahu bukan semua perkara, semua cerita, semua riwayat dapat menjadi hujjah. Tidak. Ini hanya sebagai satu perceritaan. Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajar kita dan Nabi bagi tahu kepada kita, tidak mengapa buat kamu nak bercerita tentang kisah-kisah daripada ahli kitab,
Disebabkan kita meriwayatkan akan kisah Qisasul Anbiya, kisah para nabi. Antaranya adalah kisah Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dicerita oleh ahli kitab. Antaranya adalah Ka'ab al-Ahbar, Abdullah bin Salam, antara sahabat Rasulullah. Dulu dia adalah ahli kitab. Salman al-Farisi, Wahbah al-Munabbih. Ada di antara mereka yang tidak masuk Islam pada zaman Nabi, tapi masuk Islam setelah Nabi wafat. Masuk Islam pada zaman para sahabat. Ada ceritanya. Cuma kata Rasulullah, kamu boleh ambil, kamu boleh cerita. Cuma kalau bertentangan dengan kitab Allah dan sunnah Nabi, pasti ceritanya tak betul. Kalau ceritanya seperti mana contoh Nabi Isa alaihi salatu wassalam telah disalib, setelah dia dibunuh maka dia mati, maka itu kisah yang tidak benar dalam Islam, bertentangan kitab Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh ambil kisah tersebut. Apatah lagi kalau dikaitkan mereka mengatakan Isa itu adalah anak Allah, Allah sendiri adalah Isa, ataupun sebahagian daripadanya, ataupun tiga dalam satu. Ada kaitan dengan Allah, ada kaitan dengan Maryam, ada kaitan dengan Isa. Trinity. Jadi kita belum menolaknya. Cuma Rasulullah kata cerita, cuma tidak menjadi hujjah dalam akidah dan juga syariatul Islamiyah. Seperti mana contoh umat yang terdahulu solat 2 kali. Adakah kita boleh ambil solat 2 kali hari ini? Solat kita 5 kali. Umat yang terdahulu ada yang tidak berpuasa Ramadan. Ada riwayatkan mereka juga berpuasa Ramadan. Tapi adakah kita berpuasa Ramadan sama seperti mana cara mereka berpuasa pada awal dulu? Ya, kemudian tidak. Seperti mana orang Yahudi, minal ajmah ilal ajmah, mereka mula puasa Isyak sampai berbuka puasa pun tunggu Isyak esok pula. Sehari semalam dia puasa tanpa diperbolehkan sahur. Gitu. Walaupun begitu, dia sudah usul juga kita diajar untuk sentiasa membuat persiapan menghadapi kematian. Kita tidak perlu fikir sama ada daun itu telah gugur ataupun tidak. Kita pun tidak tahu. Bahkan daun yang gugur di atas dunia ini pun hanya Allah saja yang tahu. Itu ayat Quran. Bi ayyi tamut. Bahkan di mana saja mereka akan mati pun hanya diketahui oleh Allah. Lalu persiapan kita adalah bukan ceritanya daun yang gugur, tentang nama kita daun gugur ajal. Tapi memang kita beriman ajal akan sampai kepada kita. Hanya kita tidak tahu bila. Itu saja. Jadi berkaitan dengan cerita tadi, daun yang gugur yang berada di Suratul Muntaha yang tertulis nama kita, diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, dalam kitab tazkirahnya. Tazkirah berkaitan dengan kisah kematian. Dia bercerita bahawasanya ada ulama-ulama kita yang menulis mungkin atas daripada pendapat mereka, tetapi tidak sabit sampai kepada baginda Rasulullah, bahkan tidak sabit sampai ke sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali saya cerita, ada kisahnya tentang daun tadi yang gugur tadi di Sidratul Muntaha, tetapi tidak sabit daripada Rasulullah, tidak sabit daripada para sahabat baginda Rasulullah radhiyallahu anhum. Hanya kisahnya itu kata ulama sabit daripada Qatadah, daripada Imam Al-Hasan Al-Basri, daripada Imam Mujahid, dan begitu juga beberapa ulama-ulama kita. Seperti mana ada kaitan bahawasanya pada malam nisfu Sya'ban dan juga malam Lailatul Qadar, ini bukan sabit pada Rasul. Jadi di antara ulama-ulama tadi mengatakan bahawasanya menjelangnya malam nisfu Sya'ban, malaikat maut akan duduk
dan di hadapannya terdapat sebuah buku catatan, dan pada malam itu dikaitkan dengan malam dipisahkan segala urusan-urusan besar. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menentukan setahun perjalanan tentang kehidupan kita. Dia sudah usul segalanya telah selesai. Mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan ajal kita, rezeki kita sejak azali lagi. Bahkan diberitahu sewaktu roh kita masuk dalam perut mak kita. Itu disebut di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ada ulama-ulama yang menyatakan bahawasanya seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Hamim, demi kita Al-Quran yang telah menjelaskan sejelas-jelasnya, sesungguhnya kami telah menurunkan yakni Al-Quran pada satu malam yang diberkahi. Ada ulama menyatakan nisfu Sya'ban, ada juga ulama menyatakan pada malam yang Lailatul Qadar. Dan sesungguhnya kami telah memberi peringatan. Kami telah memberi peringatan, yakni Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu keputusan pada malam yang nisfu Sya'ban. Kemudian keputusan tersebut diserahkan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya pada malam Lailatul Qadar. Ini siapa yang kata? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang kata. Jadi nama-nama ulama yang saya sebutkan tadi dikaitkan ada peristiwa yang berlaku. Cuma tidak diperhalusi bahawasanya cerita tentang Daud yang berada di Suratul Muntaha itu ditulis nama kita, lalu sampai satu waktu ajal kita tiba maka digugur. Tidak diperhalusi. Bahkan hanya saja diceritakan oleh sebahagian ulama-ulama kita, pada malam tersebut telah ditentukan ajal kita juga yang akan berlaku pada tahun tersebut. Apabila telah datangnya ajal seseorang, maka ada sebuah daun yang bertuliskan nama orang tersebut akan jatuh daripada Sidratul Muntaha. Dan apabila daun itu jatuh, maknanya dia gugur, menandakan bahawasanya ajal dan juga rezeki orang tersebut telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala-galanya. Hanya ketetapan ini hanya buat malaikat untuk mengetahui orang itu ajal dan rezekinya telah sampai. Mungkin sampai pada akhirnya. Seperti mana dalam hadis sahih Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah seseorang mati melainkan rezekinya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu selesai mati dia. Walaupun sekadar dia menyusu daripada susu ibunya, sekali kenyang lepas tu dia mati. Itu adalah ketentuan rezeki buatnya juga. Ada juga riwayat yang bercerita bahawasanya, ada juga riwayat yang menceritakan bahawasanya ada malaikat maut, itulah malaikat Israel berada di bawah arasy. Dan apabila ada seseorang yang akan mati, maka catatan yang berisi nama orang tersebut jatuh daripada bawah arasy. Dan catatan di sini maksudnya adalah daun yang berasal daripada Sidratul Muntaha. Gugur daun itu yang bertuliskan nama orang tersebut, kerana yang mengambil mengutipnya malaikat maut. Malaikat maut pun berarti daunnya gugur jatuh, maka urusan rezekinya telah putus, selesai. Setelah itu malaikat maut akan mengambil daun itu untuk dibawa kepada orang yang dimaksudkan. Bukannya malaikat maut dia datang, wahai Abdullah, hamba Allah, ini tengok di daun ini namamu, tengok betul-betul. Tak ada, dia bagi nama tu sebab dia tahu kita atas ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Dan apabila malaikat maut itu datang, kerana ajal orang itu telah sampai dan dia mengetahuinya atas ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia akan mencabut nyawa orang tersebut terlebih dahulu dirasakan sakaratul maut, rasa pedih dan sakitnya sakaratul maut. Jadi apa yang saya sebutkan di sini adalah sebuah riwayat, tidak sabit daripada Rasul, tidak sabit daripada Abdullah bin Abbas juga, cuma sabit daripada antara ulama-ulama tabi'in yang terdahulu. Yang sabit daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yakni berkaitan itu ceritanya keputusan ketetapan yang telah ditetapkan pada malam nisfu Sya'ban sehinggalah dibawakan sampai ke malam Lailatul Qadar. Itu yang sebagai ulama mengatakan al-qadar itu maksudnya adalah malam sesuatu yang kita mohon lalu ditetapkan oleh Allah berlaku setahun itu. Dan pada malam nisfu Sya'ban kita mohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu pada malam tersebut maka ditetapkan juga perjalanan kehidupan kita melalui apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam satu riwayat disebutkan, kalau malam itu dimohon dipanjangkan usia, Allah mustajabkan. Maka tahun itu tidak ada ajal akan dia. Mana malaikat maut tak mari nak ambil nyawa di tahun itu, kerana Allah Subhanahu wa taala menyambung usianya lagi. Kemungkinan tahun itu ajalnya sampai. Satu. Yang kedua, sekiranya memang ajalnya sampai, maka akan ditulis tahun itu dia akan mati. Dalam riwayat yang lain, kalau sekiranya tahun itu dia bernikah, pasti dia menikah tahun itu, takkan tahun lain dah. Kalau sekiranya tak jadi, memang tak jadi dalam penulisan itu juga. Pada malam nisfu Sya'ban, pada malam Lailatul Qadar, itu yang diriwayatkan oleh para alim ulama kita. Riwayat pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia cerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang peristiwa yang terjadi ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra wal Mi'raj. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, aku melalui ada seorang malaikat yang sedang duduk, yang seluruh dunia serta isinya terletak di antara kedua lututnya. Di tangannya terdapat sebuah papan yang ada tulisannya. Malaikat itu tidak menengok ke kiri ataupun ke kanan, matanya hanya tertuju pada papan tersebut. Kemudian aku tanya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, wahai Jibril, siapakah dia? Matanya tertuju kepada papan tadi. Bukan kita boleh kaitkan papan yang kita faham di atas dunia. Jibril alaihi salatu wassalam pun jawab, ya Muhammad, itu adalah malaikat maut. Itu adalah malaikat maut yang mana dia fokus, dia tengok pada papan tersebut saja. Kemudian pula Nabi SAW diberi kesempatan untuk bercakap dengan malaikat maut. Nabi bertanya malaikat maut, wahai malaikat maut, bagaimana cara engkau mencabut nyawa makhluk-makhluk yang dicipta oleh Allah, ada yang di darat, ada yang di laut? Lalu malaikat maut pun menjawab, tidakkah engkau memperhatikan bahawa bumi dan seisinya berada di bawah kedua lututku? Sebagai ulama kata, ini kiasan menunjukkan bahawasanya matanya malaikat maut itu jumlahnya sama dengan jumlah roh-rohnya makhluk yang nanti malaikat maut akan cabut melalui dia cabut roh tadi. Setiap mata malaikat maut memandang pada setiap makhluk yang dicipta oleh Allah yang ada roh. Kerana roh itu akan dicabut, maka matilah makhluk itu. Maka mudah bagi malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Itu yang dikaitkan bahawasanya, ya Muhammad, bumi seisinya semua berada di bawah kedua lututku, semua makhluk berada di antara kedua mataku dan kedua tanganku.
sanggup menjangkau timur sampai barat. Apabila ajal seseorang hamba Allah telah tiba, maka aku akan melihat ke arahnya. Apabila aku telah menengok ke arah hamba tersebut, maka malaikat yang membantuku tahu bahawa nyawa hamba tersebut harus dicabut, dan mereka pun segera pergi untuk mencabut nyawa hamba itu. Seperti mana waktu saya belajar dulu, kata guru saya bahawasanya malaikat maut ada pembantu-pembantunya. Sebahagian riwayat menyatakan bahawasanya tugas malaikat maut hanya mencabut roh yang telah sampai ke kerongkong. Suatu roh berada di kaki dicabut oleh pembantunya, ditarik, dibawa, dikumpulkan roh tadi ke satu tempat, kerongkong saja. Lalu tugas malaikat maut, dia akan cabut roh daripada kerongkong tadi. Jadi apabila telah sampainya ajal seseorang, maka malaikat maut akan pergi ke arah orang tersebut. Dia tengok hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka dia akan segera mencabut nyawanya apabila telah sampai pada waktunya. Kemudian juga kata malaikat maut, tanganku kemudian mencabut dan membawa roh hamba itu keluar daripada jasadnya. Seperti mana juga di kalangan ulama-ulama tasawuf, antaranya adalah Imam Al-Ghazali. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali pun tulis panjang lebar tentang kematian. Dalam satu riwayatnya dia cerita bahawasanya ada 4 malaikat akan datang menghampiri seorang hamba yang akan mati. Malaikat yang pertama, dia cabut nyawa hamba itu daripada kaki kanannya dulu. Malaikat yang kedua mencabut nyawanya daripada kaki kirinya. Malaikat yang ketiga mencabut nyawanya daripada tangan kanannya. Dan malaikat yang keempat mencabut nyawanya daripada tangan kirinya. Ada 4 orang malaikat. Maknanya ini dikaitkan pembantunya malaikat maut tadi. Malaikat maut dikenali sebagai malaikat Israel, tetapi para alim ulama tabi'in yang menyebutnya tidak sabit daripada Rasul, tidak ada dalam Quran, tidak sabit daripada sahabat Nabi. Israel itu sabit daripada para tabi'in melalui bahasa-bahasa yang terdahulu, kitab-kitab samawi yang terdahulu. Malaikat maut dikenali sebagai malaikat Israel alaihi salatu wassalam. Adakah kita juga boleh menyebutnya sedangkan tidak datang daripada Quran, tidak datang pada hadis Nabi? Boleh dan diharuskan, kata ulama. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut sebagai malaikat maut saja. Ada kalanya orang yang mati mengetahui dunia alam malakut sebelum dia sakrat. Maksudnya sebelum seseorang nak menemui kematian, Allah Subhanahu Wa Taala membuka hijab baginya untuk dia nampak malaikat yang datang pada dia. Bila mata melihat malaikat, itu bermaksud dia berada dalam alam malakut, alam para malaikat. Allah Subhanahu Wa Taala membuka alam itu. Sebab kita memang ada hubungan dengan alam malakut. Ada di antara para wali Allah Subhanahu Wa Taala, dia dongak pada tengok ke langit, dia nampak malaikat kat sana. Alam malakut. Dan alam ini datang kepada kita dengan izin Allah. Lalu ulama kita juga bercerita, apabila seseorang itu hampir mati, maka alam malakut itu datang. Dan suatu itulah dia merasai sakaratul maut. Waktu merasai sakaratul maut, dia melihat malaikat. Dia melihat malaikat dan alam malaikat itu sendiri. Adakah boleh digambarkan? Tidak boleh digambarkan sama sekali. Bahkan orang yang menghadapinya bukannya mudah untuk bercerita, kerana dia sedang bertarung dengan nyawanya yang terakhir. Mungkin tinggal 3 nafas, kemudian tinggal 2 nafas. Kalau sekiranya tinggal 1 nafas, itulah sakarat yang paling berat sekali. Itu yang paling berat sekali.
Lalu malaikat maut itu memperlihatkan hakikatnya amalnya, sehingga mayat itu ataupun orang yang nak mati itu mengetahui, dia nampak dunia malaikat. Malaikat hidup bagaimana dunia dia, sehingga orang yang nak mati nampak sungguh malaikat ni kerja dia apa. Dia datang nak ambil nyawa, nampak sungguh cara dia ambil nyawa. Sedangkan apabila lidahnya masih lagi boleh berbicara, menyebut sesuatu, maka dia mungkin boleh bercerita tentang apa yang dia lihat kepada orang yang berada di sekelilingnya. Seperti mana ada juga riwayat yang menceritakan sewaktu berlakunya sakaratul maut di kalangan orang-orang soleh, lalu dia melihat malaikat maut datang bagi salam, Assalamualaikum ya ibadallah. Lalu orang itu pun jawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi orang yang berada di sekeliling bertanya, wahai guru kami, engkau menjawab salam siapa? Malaikat maut. Malaikat maut bagi dia nampak dan dia dengar dan dia boleh menjawabnya. Seperti mana baginda Rasulullah SAW sebelum Nabi wafat, Nabi berbicara terlebih dahulu dengan malaikat maut. Sebab malaikat maut berbicara dengan Nabi, Ya Muhammad, tak sampai hati aku datang. Sebab sebelum ni aku datang ziarah, tapi kali ni aku datang nak ambil nyawamu. Tapi aku bersalah ya Muhammad. Walaupun begitu ya Muhammad, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadamu. Seolah-olah ajal Nabi di tangan Nabi sendiri, bukan di tangan malaikat maut. Ya Muhammad, aku tidak akan mencabut rohmu sehinggalah engkau yang mengizinkan aku untuk mengambilnya. Kalau kita sendirilah datang malaikat maut cakap yang sama, kita kata wahai malaikat maut, pulanglah, lepas 200 tahun mari balik. 200 tahun macam biawak dah, jalan macam biawak dah. Ada kalanya oleh kerana alam malakut ni luar biasa, orang yang dipelihara oleh Allah dengan alam malakut terasa bimbang. Dia khawatir bahawasanya khawatir ini perbuatan syaitan, lalu dia diam. Sedangkan matanya dirinya masih memerhatikan para malaikat itu datang. Sebab dia dah mula buat kerja dia cabut roh, bermula daripada hujung jari kaki, waktu hujung jari tangan. Waktu itulah kita merasainya sakaratul maut. Belum mati lagi, sakarat, pedih, sakit, tidak boleh digambarkan sama sekali. Sehingga para Nabi Rasul juga merasainya, merasai sakitnya sakaratul maut. Seperti mana Nabi Isa alaihissalam dia berziarah ke pusar ibundanya Maryam. Wahai ibuku, berbicaralah. Ibunya dah meninggal. Salah satu mukjizat ni, dia boleh bercakap dengan orang mati, menghidupkan sementara orang mati pun boleh. Wahai ibuku, bicaralah. Lalu Maryam berbicara, wahai anakku Isa, sesungguhnya ibu masih lagi merasai sakaratul maut, sakitnya mati, walaupun dah lama dah kematiannya Maryam. Kisah yang lain, mukjizat Nabi Isa alaihissalam, dia boleh menghidupkan orang mati sementara, bukan selama-lamanya. Satu hari dia bangun dia hidupkan seorang yang berada dalam kubur ribuan tahun. Dia bersama Al-Hawariyun, bangun sungguh pecahnya kubur. Bangun seseorang, terkejut orang tu, tiba-tiba bangun, dia ingat kiamat dah. Ini mukjizat Nabi Isa, bukan kiamat lagi. Lalu Nabi Isa alaihissalam berada di pusara tersebut bersama pengikutnya Al-Hawariyun. Wahai hamba Allah, engkau bangkit kerana Allah, izin Allah, untuk membuktikan aku seorang Nabi Rasul. Antara mukjizat yang Allah beri padaku,
menghidupkan orang yang lama dah mati. Tapi bukan hidup selama-lamanya pula. Lepas dia memberitahu sesuatu, maka dia akan mati balik. Lalu Nabi Isa alaihissalam bertanya, siapakah kamu? Aku adalah Sam bin Nuh alaihi salatu wassalam. Itu cerita dah ribu tahun dulu. Cerita Nabi Nuh. Ini anaknya Sam yang selamat dalam banjir Sa'. Lalu apa lagi? Nabi Isa dengan Al-Hawariyun pun bertanyalah tentangnya peristiwa banjir tersebut. Sam bin Nuh bercerita kepada mereka satu persatu. Sebab dia menghadapinya. Lalu kata Sam bin Nuh alaihi salatu wassalam, wahai Isa, mau tak kau mengetahui sesuatu apa yang masih aku rasai sampai hari ini? Ya mahu. Sesungguhnya sakitnya kematian itu masih kurasai sampai hari ini. Dah ribu tahun mati Sam bin Nuh, sakitnya tak pernah hilang lagi waktu dia dalam barzakh. Dia orang saleh, anak seorang Nabi Rasul, ulul azmi, beriman kepada Allah dan mati beriman. Tapi sakit matinya tak pernah padam lagi katanya. Sakit matinya tidak pernah padam lagi. Jadi ini apa maksudnya? Maksudnya bahawasanya apa yang ditanyakan tadi terjawablah. Yakni ada ulama-ulama kita menyatakan demikian, akan tetapi tidak bersumber daripada Rasul, tidak bersumber daripada para sahabat, tidak sabit, maka tidak menjadi hujjah. Hanya kita beriman ajal pasti sampai. Hanya kita beriman ajal telah ditentukan oleh Allah. Hanya kita beriman ajal kita telah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Nama kita, ajal kita telah ada di sana. Seperti mana bila kita lahir, kita hidup berapa lama, rezeki kita bagaimana, bahagia celaka, semua telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Lauhil Mahfuz. Itu disebutkan oleh ulama-ulama kita berdasarkan Al-Quran dan juga sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, apa yang perlu kita ketahui tentang al-ihwal kematian ini adalah tentang bentuknya, sifatnya malaikat maut, dan bagaimana dia mencabutnya nyawa orang yang beriman, bagaimana pula dia mencabut nyawa orang kafir. Para alim ulama mengatakan bahawasanya bagaimana menyaksikan dan rasa takut yang meliputi ketika kedatangannya malaikat maut adalah sesuatu yang tidak boleh digambarkan kedahsyatannya suatu dia benar-benar berlaku. Maknanya apa? Sesuatu yang tidak boleh digambarkan adalah keadaan sakaratul maut, keadaan malaikat maut datang kepada kita. Sebab yang datang tu malaikat maut kalau dia mari nak ambil nyawa, tidak sama seperti mana tokoh masyarakat datang kat kita. Fulan bin fulan datang nak ambil duit kita, contoh. Ini malaikat maut datang ambil nyawa kita. Kalau dia mari ambil RM2 kita, tak apalah, ambil lah. Minta derma, kita bagilah derma. Kalau dia mari datang nak bagi itu, nak bagi kita, kita terima je. Tapi kalau malaikat maut datang nak ambil nyawa, bagaimana agaknya kita nak membayangkan? Kita ada keluarga, ada harta benda, ada hutang piutang, ada makwa-makwa lagi nak diuruskan. Apa maksudnya di sini? Wah, tidak boleh digambarkan sama sekali kalau sekiranya yang datang tu malaikat maut. Ini telah disebut oleh ulama akidah. Kita tak boleh batalkan keadaan dahsyatnya apabila malaikat maut datang nak ambil nyawa. Dan siapa yang boleh merasainya? Orang yang menyaksikannya. Siapa yang menyaksikannya? Orang yang nak cabut nyawa. Tapi bila dia dah dicabut nyawa, dia macam mana nak cerita kat kita? Boleh
Macam mana? Ada ke pengkuliah yang dah mati kita jemput kuliah? Ceramah ke tentang kematian? Kita minggu depan ni ada ceramah besar. Kita jemput Allah Yarham. Sekian-sekian. Agak ada orang mari kalau dah nama mula-mula Allah Yarham. Kita bagi tajuk kematian. Makna memang ada pengalaman orang tu. Dia akan cerita satu persatu bagaimana malaikat maut datang kat dia, cabut nyawa, apa yang dia rasa. Tapi alangkah sayangnya cerita itu tidak sampai kepada kita melalui orang yang telah mati. Jadi orang yang merasainya itu adalah orang yang memang pasti mati lepas tu. Dia merasainya. Bahkan kita tak perlu tengok orang siapa yang nak rasa mati. Satu hari nanti kita juga pasti merasainya. Seperti mana diriwayatkan oleh Ikrimah. Dia pernah berkata, aku melihat sebagian besar kitab-kitab Nabi Sidq alaihi salatu wassalam. Mana kitab ini dicatat suhuf. Nabi Sidq alaihi wassalam seorang Nabi, dan dia adalah seorang anak Nabi Adam. Dan dia seorang Nabi diberi kitab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menceritakan bahawa Adam alaihi salatu wassalam pernah berkata, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bentuk malaikat maut sehingga aku dapat melihat malaikat maut tersebut. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Adam alaihi wassalam, malaikat maut mempunyai sifat-sifat yang tidak sanggup dilihat oleh mata manusia. Maka aku akan menggambarkan kepadamu bentuk malaikat maut, yakni gambarannya, seperti mana yang aku berikan kepada para rasul untuk ataupun orang-orang pilihan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sekadar menggambarkannya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun dia memanggil malaikat Jibril alaihi wasallam dan juga malaikat Mikail datang kepada Adam alaihi wasallam, yang mana dia bawanya malaikat maut, yang mana dia bawa malaikat maut dalam bentuk seperti mana kambing yang ada sayap. Mudah sikit, kambing ada sayap, tapi dia adalah malaikat maut. Sebab malaikat dia boleh berubah daripada alam malakiyah, bentuk malakiyah kepada basyariah ataupun hayawaniyah, bahamiyah. Mana bentuk malaikat boleh bertukar pada bentuk haiwan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dibawa oleh malaikat maut Jibril dan juga malaikat Mikail, yang mana sayapnya itu ada 4,000 sayap. Seekor kambing 4,000 sayap. Boleh kita gambarkan kambing ada sayap pun kita tak boleh gambarkan, walaupun 2, apatah lagi 4,000 nya sayapnya. Di antara sayap-sayap tersebut ada yang panjangnya melebihi daripada panjangnya bumi dan juga langit. Ada yang panjangnya melebihi panjangnya 2 bumi, 2 kali bumi ni. Ada yang melebihi daripada arah timur sampai ke arah yang paling jauh daripada timur. Ada yang mana melebihi arah barat sampai yang jauh lebih daripada arah barat. Di hadapannya terbentangnya bumi dengan semua gunung, semua lembah, gunung, lembah, bukit, bukau, jin ada, manusia ada, binatang ada, yang berada di laut ada, di dalam tanah, dalam liang lahat, dalam lubang, semua terbentang di hadapan malaikat maut, bagaikan biji sawi yang terletak di tengahnya gurun Sahara saja. Mata yang banyak tidak terbuka kecuali pada tempat apabila dia dibukakan. Sayapnya pun berkembang pada tempat yang ditujunya. Ada sayap kanannya. Siapa yang mendapat sayap kanannya malaikat maut, itu kabar gembira. Maka dikembangkan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para nabi, para rasul, sayap kanan. Manakala kalau dikembangkan pada sayap kirinya, itu untuk orang kafir. Sayapnya itu ada duri, ada pocongkil besi, ada macam-macam yang tajam-tajam lagi.
Lalu bila sahaja Allah Subhanahu Wa Taala perintah Jibril, perintah Mikail bawanya malaikat maut dalam bentuk tadi, Malik Adam alaihissalam pun tengok, lalu dia berteriak dalam keadaan keras. Apa maksudnya di sini berteriak ni sampai pingsannya apabila dia melihat malaikat maut keadaannya begitu. Ceritanya pun begitu. Mula-mula cerita, lepas tu Allah bagi lihat dia bagaimana pingsan malaikat, pingsannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, pingsan dia. Seperti mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pernah juga datang malaikat maut, lalu Nabi Ibrahim kata, wahai malaikat maut, aku nak tengoklah macam mana engkau mencabutnya nyawa seorang yang beriman kepada Allah. Lalu malaikat maut kata, boleh wahai Ibrahim, sebab kau Khalilullah, tak sampai hati aku nak menolaknya permohonan daripada Khalilullah. Wahai Ibrahim, pusing sekejap mukamu, wajahmu. Nabi Ibrahim pun mandang ke sana. Lalu malaikat maut pun kata, wahai Ibrahim, sekarang pandanglah ke arah aku. Lalu apabila saja Nabi Ibrahim memandang ke wajah malaikat maut, tiba-tiba dia melihat bahawasanya malaikat maut seolah-olah seperti mana seorang pemuda yang sangat tampan, pakaian yang sangat indah, bau yang sangat wangi, muka bercahaya-cahaya dan berseri-seri. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata kepada malaikat maut, wallah, demi Allah, walaupun seseorang tidak pernah melihat nikmat sedikit pun, jika dia melihat kamu dalam bentuk ini, pasti cukup baginya. Mana di atas dunia tak dapat nikmat kaya, hidup senang, tapi kalau waktu mati malaikat maut datang muka macam tu, memadailah. Berbaloi-lah walaupun susah, sebab Allah dah bagi kesenangan walaupun tengok wajahnya malaikat maut. Adakah atas dunia orang wajahnya begitu? Adakah? Tengok muka dia, seronok, tak perlu makan, tak perlu minum, tak perlu harta benda, cukup tengok muka dia. Yang kita ada tengok meluat adalah gitu. Ataupun kita tengok muka orang yang handsome, orang yang cantik, tetap juga kita nak makan minum. Ini ceritanya nikmat tu agung dan besar walaupun melihat wajah malaikat maut dengan wajah yang begitu, tapi apabila dia datang untuk cabut nyawa orang beriman, itu. Kemudian pula Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bertanya kepada, dan dia minta kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, boleh tak engkau memperlihatkan kepada aku cara engkau mencabut nyawa orang kafir? Kemudian malaikat maut pun berkata kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, wahai Ibrahim, aku khawatir engkau tidak akan mampu ataupun kuat untuk melihatku ketika mana aku mencabut nyawa orang kafir itu. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, wahai malaikat maut, tidak mengapa, aku sangat-sangat nak tengok juga, aku akan cuba untuk melihatnya. Padahal malaikat maut kata, kau tak mampu nak lihat ni. Ini cerita Nabi Ulul Azmi, Nabi Ibrahim kuat. Kemudian malaikat maut pun kata, wahai Ibrahim, pusinglah wajahmu ke sana dulu. Dah selesai, siap, wahai Ibrahim, toleh kembali ke wajahku. Lalu katanya Nabi Ibrahim AS, apabila dia memandangnya wajah malaikat maut, dia melihat seperti mana wajahnya seorang laki-laki, sangat hitam legap, wajahnya sangat menggerikan, kakinya berada di bumi, kepalanya sampai di langit, rambut-rambutnya di tubuhnya pun ada, tubuh juga bersamanya api yang menyala-nyala. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pun berkata kepada malaikat maut, wallah, demi Allah, seandainya ada orang kafir tidak menerima hukuman apa-apa selain hanya memandangmu, maka itu cukup baginya terasa siksaan. Apa maksudnya? Belum disiksa, tengok wajahnya malaikat maut begitu, seolah-olah ada sebuah
siksaan. Ini kisah pendek-pendek je ni, banyak kisah sebenarnya. Hanya ini adalah berkaitan daripada persoalan yang ditanyakan, dan ini adalah tambahan daripada apa yang ditanyakan tentang kematian. Sehinggalah Rasulullah SAW menyatakan, perbanyakkan buat kamu mengingati sesuatu yang memberi kelazatan, iaitulah kehidupan. Apabila memutuskan kelazatan, ingat dia kata Rasul juga, iaitulah kematian. Perbanyakkan bagi kamu mengingati sesuatu yang memutuskan kelazatan, itulah kematian. Hadis Rasulullah, hati-hati ini akan berkarat seperti mana besi yang berkarat apabila terkena air. Ya Rasulullah, bagaimana nak kilatkannya kembali? Kata Rasulullah, dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran dan memperbanyakkan mengingati mati, akan kembali hatimu, jiwamu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Semoga kita mendapat manfaat daripada apa yang kita pelajari dan kita dengar pada malam ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka